Seterusnya kita beralih ke Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Silakan menterinya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, senator yang telah sudi untuk membangkitkan isu-isu berkaitan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah semasa perbahasan titah diraja sepanjang minggu lepas. Izinkan saya untuk menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat semasa perbahasan. Yang berhormat Senator Puan Hajah Dayah Madinah binti Tun Abang Haji Openg telah membangkitkan isu berkenaan pembangunan projek-projek infrastruktur khususnya projek jalan raya di kawasan luar bandar khususnya di Sarawak. Untuk makluman yang berhormat Senator, Kementerian ini senantiasa komited dalam melaksanakan projek-projek jalan luar bandar bagi negeri Sarawak. Pada tahun 2013 ini sahaja sejumlah ringgit Malaysia 450 juta telah diperuntukkan oleh kementerian bagi pelaksanaan projek jalan luar bandar di negeri Sarawak. Kementerian sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Kerja Raya dalam memastikan pelaksanaan projek yang telah dirancang berjalan dengan lancar dan dapat disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Yang berhormat Senator Puan Roslin binti Haji Abdul Rahman telah membangkitkan isu berkenaan perumahan untuk golongan miskin di luar bandar. Untuk makluman yang berhormat Senator, dalam tempoh tahun pelaksanaan National Key Result Area NKRA dari tahun 2010 hingga Jun tahun 2013 sejumlah ringgit Malaysia 1.22 bilion telah diperuntukkan bagi membina sebanyak 62,154 unit rumah untuk golongan miskin dan miskin tegar melalui program bantuan rumah. Bagi pelaksanaan PBR ini, dalam 5 tahun akan datang iaitu dari tahun 2014 hingga 2018, Kementerian ini telah mengemukakan permohonan berjumlah ringgit Malaysia 1 bilion kepada Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Dengan jumlah peruntukan tersebut diunjurkan sebanyak 47,226 unit rumah akan dibina atau dibaik pulih bagi meningkatkan tahap kesejahteraan untuk keluarga miskin dan miskin tegar di kawasan luar bandar. Tuan Yang Dipertua, Yang berhormat Senator Bun Som, anak lelaki Inong, telah membangkitkan isu berkenaan masyarakat kaum Siam. Untuk maklumat Yang berhormat Senator, antara fokus utama kementerian adalah meningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar termasuk keluarga miskin tegar, miskin dan mudah miskin yang terdiri daripada golongan yang berpendapatan 40% terendah. Pelaksanaan ini merentasi sempadan bangsa dan agama dan ini bermakna pelaksanaannya berdasarkan kepada insiden kemiskinan di sesuatu tempat. Golongan ini merangkumi kesemua penduduk luar bandar termasuk masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia, kumpulan-kumpulan etnik peribumi di Sabah dan Sarawak maupun masyarakat berketurunan Siam. Dalam membantu golongan berpendapatan rendah di luar bandar, Kementerian telah melaksanakan program yang dikategorikan kepada 3 bidang utama di bawah skim pembangunan kesejahteraan rakyat iaitu SPKR, iaitu peningkatan tahap ekonomi yang dilaksanakan melalui program peningkatan pendapatan PPP yang memberi bantuan kepada kadar tidak melebihi ringgit Malaysia 10,000 seorang bagi menjalankan aktiviti ekonomi secara kecil-kecilan. Dan B, peningkatan kualiti kehidupan yang dilaksanakan melalui program bantuan rumah, melibatkan pembinaan baru atau baik pulih rumah bertujuan untuk menyediakan tempat kediaman yang selesa dan selamat. Dan C, pembangunan modal insan bagi meningkatkan pengetahuan, keupayaan dan kemahiran ahli keluarga melalui program latihan kemahiran dan kerjaya.
PLKK, Program Kecemerlangan Pendidikan PKP, dan Program Pembangunan Minda Insan PPMI. Selain itu, kementerian turut melaksanakan program dalam skala yang lebih besar dengan matlamat memperhebatkan usaha membangunkan kawasan-kawasan terpencil, mundur dan terbiar melalui program-program berikut. A. Program pembangunan bersepadu berkonsepkan agropolitan yang mencakupi pembangunan ekonomi, fizikal dan sosial, iaitu program lonjakan mega luar bandar PLMLB dengan matlamat meningkatkan pendapatan golongan miskin tegar dari ringgit Malaysia 300 sebulan kepada ringgit Malaysia 1,200 atau lebih sebulan. B. Program pembangunan tanah dengan tanaman komoditi getah dan sawit yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kementerian seperti Felcra dan Risda, Salcra, Jabatan JPS dan LIGS serta C. Program pembangunan wilayah yang dilaksanakan oleh Kesedah, Ketengah, Kedah dan Kejora bagi mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di wilayah yang terlibat. D. MARA. MARA juga akan memperluaskan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan seperti pembiayaan pendidikan dan perniagaan kepada masyarakat Siam seperti mana yang ditawarkan kepada kaum Bumiputra yang lain. Kementerian ini sangat komited dan akan meneruskan agenda transformasi luar bandar ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat tanpa mengira bangsa maupun keturunan, termasuklah kaum keturunan Siam di negara kita ini. Tuan Yang Dipertua, kementerian ini terpanggil untuk menjawab beberapa isu berkaitan masyarakat orang asli, seperti mana yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Syed Husin Ali dan juga beberapa perkara yang disebut oleh Yang Berhormat Senator Datuk Muhammad Olian. Untuk makluman Yang Berhormat Ahli Dewan, sejak tertubuhnya Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA sehingga kini, kerajaan telah dan sedang melaksanakan pelbagai inisiatif terutama dalam mengurangkan kadar kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan memberi perkhidmatan kesihatan berkualiti dan terbaik kepada masyarakat orang asli. Usaha-usaha kerajaan melalui JAKWA telah menunjukkan kesan yang signifikan terhadap penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf kualiti hidup di kalangan masyarakat orang asli. Kadar atau insiden kemiskinan orang asli secara perbandingan di antara tahun 2000 kepada tahun 2010 telah menunjukkan penurunan iaitu daripada 83.4% kepada 31.16%. Kerajaan terus memberi perhatian dan komitmen yang khusus kepada masyarakat orang asli ke arah mengarus perdanakan masyarakat orang asli melalui dasar-dasar semasa yang dilaksanakan. Komitmen kerajaan turut menyentuh sasaran utama untuk mengurangkan insiden kemiskinan orang asli kepada 25% pada tahun 2015 nanti. Selain itu, bermula 1 Januari tahun 2012, perkhidmatan kesihatan orang asli telah diserahkan sepenuhnya di bawah pentadbiran Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai jaminan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Mengenai pemilikan tanah di kalangan kaum minoriti ini, sebagaimana termaktub dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan Senarai 2, Senarai Negeri, hal ehwal tanah terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Mengenai tanah adat pula, tidak ada kenyataan bertulis istilah tanah adat bagi masyarakat orang asli di dalam undang-undang bertulis dan berkuat kuasa mengenai tanah di negara ini. Juga tidak ada istilah orang asal dalam undang-undang bertulis dan berkuat kuasa dalam negara ini. Peringkat awal pelaksanaan pembangunan tanah sebagai projek komersial yang dilaksanakan oleh agensi tanah persekutuan adalah menggunakan peruntukan kerajaan persekutuan. Orang asli menerima dividen berdasarkan projek yang berhasil setelah ditolak kos-kos pengurusan projek. Kadar dividen ini bergantung kepada prestasi
produktiviti dan harga komoditi semasa. Mengenai rundingan dan persefahaman dalam urusan penyukatan tanah dan pemberian hak milik, pihak kerajaan melalui JAKWA hanya melaksanakan kerja mengukur dan menyukat kawasan keliling penempatan dan pertanian orang asli setelah mendapat persetujuan penduduk. Sekiranya penduduk tidak bersetuju, kerja mengukur dan menyukat tidak akan dilaksanakan. Begitu juga dalam pengubalan dasar pemberi milikan dan pembangunan tanah kepada masyarakat orang asli, telah pun diadakan konsultasi di kalangan kecendekiawan, pemimpin belia dan NGO orang asli dalam usaha memastikan dasar berhubung tanah orang asli adalah relevan, diterima baik dan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pihak kerajaan telah memutuskan agar dasar pemberi milikan dan pembangunan tanah kepada orang asli dikaji semula dan ditambah baik. Tuan Yang di-Pertua, beberapa yang berhormat senator seperti yang berhormat Senator Puan Roslin binti Haji Abdul Rahman telah menyebut tentang program desa abad ke-21. Program desa abad ke-21 ataupun disebut sebagai 21st Century Village merupakan satu program baru yang akan dilaksanakan oleh kementerian ini dalam tempoh program transformasi kerajaan kedua GTP 2 dan pelaksanaannya bermula dari tahun 2013 hingga 2015. Selain pelaksanaan program infrastruktur asas luar bandar Rural Basic Infrastructure yang telah bermula sejak GTP 1 tahun 2010 ke 2012, program Kampung Abad ke-21 akan lebih bertumpu kepada sektor pembangunan ekonomi luar bandar. Di bawah program Desa Abad ke-21, terdapat dua sektor yang akan diberi tumpuan, iaitu pembangunan usahawan belia dan pembangunan ekonomi ataupun pembangunan komuniti. Di bawah sektor pembangunan usahawan, satu program baru diperkenalkan iaitu program pertandingan rancangan perniagaan Rural Business Challenge, iaitu satu konsep pertandingan terbuka kepada belia-belia untuk merealisasikan impian melaksanakan program perniagaan dengan hadiah grant antara ringgit Malaysia 500,000 hingga ringgit Malaysia 2 juta seorang. Para pemenang akan dapat merealisasikan projek perniagaan seperti mana yang telah dirancang di dalam rancangan perniagaan dengan pemantauan dan bimbingan KKLW dan agensi-agensi di bawahnya. Manakala bagi sektor pembangunan ekonomi komuniti terdapat satu program di bawahnya iaitu program Desa Lestari. Program Desa Lestari merupakan program transformasi kampung bagi membangunkan kampung-kampung supaya maju dan masyarakatnya berpendapatan tinggi melalui rangsangan pembangunan ekonomi dalam mana-mana sektor bersesuaian seperti pertanian, peladangan, pelancongan serta industri kecil dan sederhana IKS. Di bawah program ini, Kementerian Kemajuan Luar Bandar akan mengenal pasti kampung-kampung yang cemerlang dan mempunyai kepimpinan yang berwibawa serta mempunyai potensi ekonomi untuk diperkembangkan dan dimajukan. Objektif utama kepada program ini ialah bagi mewujudkan peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan kepada penduduk kampung. Bagi fasa pertama tahun 2013, sebanyak 29 buah kampung dari seluruh negara telah dikenal pasti untuk dimajukan. Setiap kampung yang dipilih telah disyaratkan untuk menubuhkan koperasi sebagai pelaksana projek. Koperasi berperanan merancang dan melaksanakan projek-projek ekonomi bagi kampung masing-masing dengan melantikkan pengurus projek di kalangan penduduk kampung yang berwibawa dan berkemahiran. Setiap kampung akan diberi peruntukan untuk melaksanakan projek ekonomi setelah mendapat kelulusan di peringkat kementerian. Di bawah program Desa Lestari, setiap kampung yang terpilih akan menubuhkan koperasi sebagai entiti pelaksana projek ekonomi. Pihak pengurusan
koperasi digalakkan melibatkan penyertaan belia-belia kampung sebagai perancang dan pelaksana projek. Langkah ini akan dapat memberikan peluang pekerjaan kepada belia-belia terbabit serta mengelakkan penghijrahan mereka ke bandar, mengelakkan mereka berhijrah ke bandar. Dalam masa yang sama, koperasi-koperasi juga digalakkan untuk melibatkan peranan RTC di dalam mempromosi produk-produk kampung mereka atau pelaksanaan program-program lain yang akan dapat mengoptimalkan kemudahan kerajaan kepada masyarakat setempat. Dijangkakan pelaksanaan projek ini akan memberi impak yang cukup besar kepada masyarakat luar bandar kerana selain menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk di luar bandar, koperasi-koperasi kampung ini akan berperanan menjaga kepentingan sosial masyarakat serta bertindak sebagai ejen pembangunan ekonomi yang utama di luar bandar. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Khalid bin Ahmad, Jawatankuasa Induk Transformasi Luar Bandar baru saja ditubuhkan dan mesyuarat pertama telah diadakan pada 16 Julai tahun 2013 ini. Outcome signifikan yang diperolehi pada mesyuarat yang tersebut ialah kesungguhan dan iltizam pihak kerajaan negeri dan jabatan serta agensi persekutuan untuk sama-sama membantu kementerian ini dalam menjayakan pelaksanaan program dan projek pembangunan di bawah program transformasi luar bandar. Berhubung isu pembangunan belia, sebuah task force telah ditubuhkan bagi merangka program permekasaan belia. Program dan plan tindakan yang berkaitan sedang diperhalusi dan akan dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai jabatan dan agensi persekutuan dan pihak kerajaan negeri. Tuan Yang Dipertua, Kementerian ingin menjawab perkara-perkara yang berkaitan dengan penubuhan Pusat Transformasi Luar Bandar atau RTC, Rural Transformation Center, yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Puan Haja Dayah Mandina binti Tun Abang Haji Openg, Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Khalid bin Ahmad dan Yang Berhormat Senator Tuan Lihan Jok. Kerajaan sedang memperluaskan pelaksanaan RTC ke seluruh Malaysia. Dan dengan perwujudan RTC kelak, kerajaan berharap penduduk luar bandar akan mendapat manfaat menerusi pelaksanaan inisiatif RTC dan juga kemudahan pusat satu hentian pelbagai perkhidmatan, one stop center, yang menawarkan perkhidmatan oleh pihak kerajaan dan juga swasta. Pelaksanaan inisiatif ini mampu menjana pendapatan dan meningkatkan kualiti hidup penduduk di lingkungan kawasan RTC. Sebagai contoh, pelaksanaan inisiatif 1 RTC iaitu latihan kemahiran mampu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan peserta, manakala pelaksanaan ladang kontrak di bawah inisiatif ketiga RTC iaitu pertanian bernilai tinggi mampu menjana pendapatan dan menjamin pasaran untuk hasil pertanian yang dikeluarkan. Kualiti hidup penduduk juga dapat ditingkatkan melalui perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan yang merupakan inisiatif ke-7 RTC ini. Merujuk kepada penglibatan belia di RTC, kumpulan sasar RTC meliputi semua peringkat penduduk termasuk para belia. Para belia akan dibantu melalui penyediaan latihan kemahiran bagi membolehkan mereka mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik atau menggunakan kemahiran yang diperolehi untuk bekerja sendiri atau menjadi usahawan. Kementerian Peneraju RTC yang lain seperti Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan akan membantu para belia seperti bantuan teknikal dan khidmat nasihat, terutamanya belia yang terlibat dalam perniagaan atau pertanian khususnya dalam meningkatkan kuantiti dan kualiti produk dan pemasaran. Dan di samping itu,
pinjaman dan pembiayaan kewangan turut disediakan oleh bank dan institusi kewangan seperti Bank Simpanan Nasional, Agrobank, Tekun dan Amanah Ikhtiar Malaysia yang merupakan inisiatif ke-8 RTC. Pelaksanaan aktiviti dan program sebegini merupakan mengurangkan kadar pengangguran dan mengelakkan para belia memainkan peranan mengalakkan para belia memainkan peranan lebih aktif dan tidak berhijrah ke kawasan bandar. Merujuk kepada cadangan penubuhan RTC di negeri Sarawak, kerajaan sedang dalam proses untuk melaksanakan RTC yang telah dipilih, iaitu di Bekenu Miri di bawah kawasan Parlimen Sibuti. Pemilihan lokasi ini telah dipersetujui oleh semua Kementerian Peneraju, RTC dan pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Sarawak. Untuk makluman yang berhormat Lihan Jo, kerajaan juga sedang memperluaskan pelaksanaan mini RTC yang bertujuan melaksanakan inisiatif RTC dalam skala yang lebih kecil. Mini RTC yang dahulunya dikenali sebagai Medan Info Desa, ini berperanan membantu penduduk-penduduk kampung melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti di bawah inisiatif RTC dan juga bekerjasama dengan JKKK, pihak universiti dan satu IM4U untuk aktiviti sukarelawan. Sehingga kini terdapat 7 mini RTC di negeri Sarawak, iaitu di Kampung Buntal, di Kampung Selanyau di Miri, di Kampung Stas di Bau, di Kampung Telian Tengah di Muka, di Kampung Pangkat Setumbin di Seri Aman, Rumah Jarub Cangkul di Lubuk Antu dan Selangau di Sibu. Merujuk kepada pandangan ahli yang berhormat mengenai cadangan beberapa lokasi RTC Sarawak seperti di Telaga Air, Kuching, Gedong, Nangan Sepak Layar, Pulau Bruit, Long Lama di Baram, Batu Niah di Suai dan beberapa tempat lagi, perkara ini akan dipanjangkan kepada pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Sarawak untuk pertimbangan dan penilaian lanjut. Dan saya berharaplah yang berhormat Senator Lihan boleh membantu untuk berbincang juga perkara ini dengan yang berhormat Menteri KPLB di Negeri Sarawak. Tuan Yang Di-Pertua, yang berhormat Senator Dato' Haji Yunus bin Haji Hurus telah mempertanyakan tentang isu sewa dan lot premis kedai di bawah UDA dan MARA. Kementerian hanya dapat menjawab bagi pihak MARA kerana memandangkan UDA adalah di luar kawasan kementerian ini. Pada masa kini, MARA mempunyai 484 premis perniagaan dengan 7,408 ruang niaga. Premis perniagaan ini termasuk lot atau unit perniagaan, rumah kedai, arkad, bazar dan kompleks perindustrian. Dalam Rancangan Malaysia ke-10, MARA mendapat kelulusan untuk menaik taraf 11 projek sedia ada untuk memberi lebih keselesaan kepada penyewa-penyewa dan kerja-kerja baik pulih telah dan sedang dijalankan. Selain itu, sebuah bazar telah diluluskan di pembinaannya di Bukit Bunga di Jeli di negeri Kelantan. Bazar ini boleh menempatkan 63 unit perniagaan untuk disewa. MARA akan sentiasa berusaha untuk memberi kemudahan perniagaan yang selesa dengan kadar sewa yang rendah untuk membantu dalam pembangunan usahawan-usahawan Bumi Putra. Kadar sewa sedia ada berbeza di setiap lokasi. Namun MARA memberi jaminan bahawa kadar sewa yang telah ditetapkan adalah dalam kadar minima dan mampu dibayar oleh penyewa-penyewa. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian akan sentiasa meneruskan projek-projek pembangunan yang telah dirancang. Kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan oleh rakyat akan disediakan dari semasa ke semasa. Dan pembangunan ekonomi dan minda insan akan turut dilaksanakan bagi membolehkan rakyat bersedia dalam kehidupan mereka. Kerajaan Barisan Nasional sentiasa peka dengan keperluan rakyat
terutama sekali di luar bandar. Kerajaan menghargai sokongan masyarakat luar bandar yang terus-menerus menyokong Kerajaan Barisan Nasional. Selaras itu, Kementerian akan sentiasa memastikan keperluan masyarakat luar bandar dipenuhi selaras dengan slogan rakyat didahulukan. Dan ini betul, saya dengan ini menjunjung titah yang di-Pertuan Agong dan saya menggulung. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri.